Chapter 2 Numerical Method. Dalam numerical method, kita akan lihat bagaimana penyelesaian menggunakan linear equation dan juga non-linear equation. Okey, dalam chapter ini dia relate dengan chapter metric. Okey, dalam metrik sebelum ni yang you all dah belajar. Okey, kita masa SEM 1 you all dah belajar metrik, inverse metrik dan juga Cramer rules. Okey, dalam chapter 2 ni numerical method, kamu akan belajar tambahan daripada penyelesaian metrik tersebut. Okey. So dalam linear equation, linear equation kamu akan diberi 3 simultaneous linear equation. Okay, 3 simultaneous linear equation. For example, 2x plus 2y plus 3z equal to 3. X, y, z, x plus y plus z equal to 2 ataupun 2x minus y minus z equal to 1. Okay, so ini adalah contoh linear equation. Okay, linear equation dengan 3 unknown. Okay, 3 unknown iaitu x, y, z. Okay, so dalam linear equation ada 2 method yang kamu akan gunakan, iaitu Gaussian elimination method, LU decomposition. Dalam LU decomposition, kamu akan belajar berkaitan dengan Doolittle dan juga Crop. Okey, faham? Hello? Faham kelas? Alright. Okey, untuk yang seterusnya, kita akan tengok pula adalah non-linear equation. Okey, kenapa yang dikatakan dengan non-linear equation ni? Kita tak boleh nak selesaikan non-linear equation ni seperti mana yang you all selesaikan menggunakan linear equation. Okey, contoh equation dia. Okey, 2x power of 5 plus x power of 3 equal to 3. Okey, so power of 5 kat sini. Sukar untuk kamu selesaikan. Okey, jadi solutionnya kita akan menggunakan non-linear equation. Okey, untuk non-linear equation, kamu akan menggunakan simple fixed point iteration dan juga Newton-Raphson method. Faham? Alright. Okey, so kita pergi kepada subtopik yang pertama, iaitu Gaussian. Okay, Gaussian elimination method. Okay, untuk Gaussian elimination method, kita akan selesaikannya menggunakan upper triangle system. That means kamu diberi simultaneous linear equation, and then kamu convertkan kepada metrik. Okay, daripada metrik ni kita akan jadikan dia upper triangular system. Okay, upper triangular system, kalau kamu lihat dekat sini, okay, dia ada 3 nilai kosong. Alright, 3 nilai kosong kat sini. Itu yang dikatakan upper triangle system. Okay, so bila you dapat simultaneous linear equation, kita akan convertkan dalam bentuk metrik. Okey, bentuk metrik adalah AX equal to B. Okey, so metrik A ni yang kita akan convertkan kepada upper triangle system. Okey, so apakah solutionnya? Okey, solutionnya kita akan gunakan ERO. ERO ni adalah elementary row operation. Okey, ada 3 jenis ERO. Okey, jenis yang pertama adalah you all swapkan the positions of 2 rows. Okey, that means kita akan declare row pertama, row kedua dan row yang ketiga.
Okey. Untuk role pertama, kedua dan ketiga kita boleh ubah kedudukan dia. Okey, sama ada role pertama pergi kepada role ketiga ataupun role ketiga pergi kepada role pertama dan sebaliknya. Okey, biasanya untuk jenis yang pertama ni kita akan gunakan pada step yang kedua sahaja. Okey, step yang kedua sahaja. Tapi untuk types yang kedua dan ketiga, okey, kamu boleh gunakannya pada mana-mana step mengikut kesesuaian. Okey, mengikut kepada kesesuaiannya. Alright, dalam solution kita ni saya akan gunakan A, B, C bagi menggantikan role 1, role 2 dan role 3. Kenapa? Sebab A, B, C ni kita akan gunakan untuk you all create formula di calculator. Boleh kelas? Hello? Boleh Faham Okey. So kita akan tengok yang ini. Okey, untuk types yang kedua. Okey, type yang kedua adalah multiply a rule by non-zero skala. Okey, contoh dia. Rule pertama ni kita nak jadikan dia 1. Okey, kita nak jadikan dia 1. Kenapa? Sebab kita refer kepada base yang atas ni. Jadikan dia 1. Okey, bila you tengok kolom pertama ni, nilai dia 2. Tapi you nak tukarkan kepada 1. So, kita pakai skala kat sini. Okey, skala dia apa? Okey, bahagikan dengan diri dia sendiri. Okey, R1. Okey, sebab kita tahu R1 ni nilai dia 2. So, kita darabkan dengan skala setengah. So, dia akan jadi 1. Okey, so formulanya adalah setengah darab R1. Okey, so untuk keseluruhan rule ni kena darab dengan setengah. Okey, contoh kat sini negatif 2 darab dengan setengah dapat negatif 1. 4 darab dengan 1/2 dapat 2. Negatif 6 darab 1/2 dapat negatif 3. Faham? Okey, so clear. Alright, jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga pula, kita akan tambah add to one rule a skala multiple of another. That means is, okey, contoh rule yang kedua ni. Nilai dia 2. Sedangkan target kita kena jadikan kosong. Okey, macam mana kita nak jadikan kosong? Kita akan gunakan rule ke atas ni. Okey, saya declare sebelum ni kita pakai A, B and C. Okey, macam mana rule kedua ni, nilai 2 kita nak jadikan kosong di sini. Okey, cara dia adalah kita akan pakai A dengan B. Okey, you nak create formula dia, you ambil B. Kenapa ambil B? Sebab kita nak tukarkan nilai 2 ni kepada kosong. So, dia melibatkan B. Okey. Plus A. Kenapa kita pakai A? Sebab rule pertama ni ada nilai 1. Lebih mudah kita nak selesaikan. Alright. So, kita nak jadikan dia kosong. Okey. Ni you nak createkan formula. Okey, kita nak jadikan dia kosong kat sini. You tengok sini. B nilai dia adalah 2. 2. Kat sini mesti tambah. Okey, tak boleh tolak. Kena tambah. Sila offkan mic kalau tak nak bercakap. Okey, so A ni adalah 1. Okey, 1 kat sini. Okey, berapakah skala dekat sini yang kita boleh masukkan supaya operation ni menjadi kosong? Negatif 2. Betul. Alright. So, nilai yang perlu kamu tambah kat sini ataupun skala dia. Skala ni. Okey, skala dia adalah negatif 2. So, formula kita adalah negatif 2A tambah B.
Okey, sama dengan kosong. So, you akan guna formula ni untuk keseluruhan nilai pada rule kedua. Okey, rule kedua ni kamu kena guna formula ni. Okey, kalau you tengok kat sini, negatif 2 darab kosong, kosong. Negatif 2 darab negatif 1. Sebab negatif 1 kat atas ni nilai A. Okey, tambah B kosong sama dengan 2. Okey, negatif 2 darab dengan 2 tambah dengan 4, kamu dapat kosong. Okey, negatif 2 darab negatif 3 tambah 5. So, you dapat 11. Faham? Hello? Okey. Alright. So, tips dia senang sahaja. You tengok nilai kat sini. Okey, nilai kat sini positif 2. So, you convertkan sahaja menjadi negatif. Okey, kalau nilai kat sini negatif, kamu convertkan dia kepada positif. Tapi, gunakan nilai yang sama. Alright? Hello? Hello? Okey, faham Okey, jadi jenis yang kedua dan jenis yang ketiga ni kamu akan guna berulang kali sehingga matrik yang terakhir kamu ni membentuk upper triangular system. Okey? Kalau faham, kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, solve simultaneous equation below by using Gauss elimination method. Okey, bila you dapat soalan, you tengok dahulu soalan tersebut. Adakah dia dalam bentuk general form? Okey, maksud general form, semua variabelnya di sebelah kiri dan nilai sahaja di sebelah kanan. Okey, contoh. Contoh, kamu dapat soalan 2x tambah y sama dengan 7 tolak z. Okey, x tambah 3y tambah 3z tolak 16 sama dengan 0. X tolak 4y tambah 2z tambah 1, okey, sama dengan 0. Okey, so bila you dapat simultaneous linear equation ni, dia bukan keadaan general form. Okey, general form that means is nilai sahaja di sebelah kanan ni, variable dia semua di sebelah kiri. Okey, kalau kamu tengok contoh di sini, okey, dia ada variable dekat sebelah kanan ni, and then nilai dia di sebelah kiri ni sama juga yang bawah ni. So, kita kena pindahkan dia. Okey, pindahkan dia keluar. Alright, so kita selesaikan dia. Okey, macam mana solution dia? 2x tambah y, z di sini pindahkan ke kiri. So, tambah z sama dengan 7. Okey, next, x tambah 3y tambah 3z equal 16. Okey, x minus 4y plus 2z equal negative 1. Alright, bila simultaneous linear equation kamu dalam keadaan general form, barulah kamu boleh selesaikan menggunakan Gauss elimination method. Okey, jelas? Itu syarat dia yang pertama. Okey, alright. Seterusnya, kita akan masuk kepada soalan kita. Okey, cara penyelesaian menggunakan Gaussian. Okey, first kali, you kena salin soalan lah. Okey, salin soalan. Saya buat dalam bentuk table ni supaya memudahkan kamu untuk mengira, supaya tidak keliru. Okey, soalan kita 2x tambah y tambah z sama dengan 7. X tambah 3y tambah
3Z sama dengan 16. Okey, X tolak 4Y tambah 2Z sama dengan negatif 1. Okey, itu kamu dah salin soalan. Alright, step yang pertama. Okey, step yang pertama yang perlu kamu lakukan adalah convert. Convert to metric form. Okay, first kamu kena convert kepada metric form. That means is you ambil nilai dia sahaja. Okay, iaitu 2, 1, 1, 1, 3, negatif 4. Nilai yang negatif, ambil negatif dia sekali, bukan nombor dia sahaja. Okay, 1, 3, 2. Okay, close bracket. Okay, and then X, Y, Z equal. Okay, equal nilai dia 7, 16, negatif 1. Agak-agak ingat tak bentuk ni? Okay, bentuk matrik A. Kenal masa SEM 1. Okay, AX equal to B. Alright, AX equal to B. Jadi, kita akan convertkan matrik A kita ni supaya menjadi upper triangular system. Okey, apakah upper triangular system kita? Adalah 1, 0, 0, C, 1, 0, D, E, F, G, H, I. Okey, so kamu kena transformkan matrik A supaya menjadi upper triangular system. Okey, alright, ni step yang pertama. Okey, step yang kedua. Step yang kedua, okey, you kena jadikan A sama dengan 1. Okey, A dia apa dia? Roll 1, roll B dan roll C. Okey, roll 1, roll 2, roll 3. Okey, jadi you tukarkan kepada A, B, C. Okey, so you tengok target kita yang pertama. Okey, target kita yang pertama adalah nak jadikan first row, first column nilai dia 1. Okey, so kat sini you tengok ada tak yang nilai 1? Hello, ada kan? Iaitu B dan C. Okey, so kita boleh swapkan kedudukan dia. Okey, so you swapkan kedudukan dia. Katakanlah saya ambil B, boleh ambil C dan sebagainya. So saya katalah saya ambil B, A swapkan dengan B, so B pun swapkan dengan A. Alright, so kita akan lengkapkan table kita. Ini nilai X, nilai Y, nilai Z dan B. Okey, so kat sini adalah roll pertama A, roll kedua B dan roll ketiga C. Okey, jadi kita akan ubah kedudukan berkaitan dengan roll pertama sahaja. Okey, jadi data asal bagi B dan kita akan ubah B dengan A. So data asal dia adalah C. Okey, C kita kekalkan. 1, negatif 4, 2, negatif 1. Faham yang ni? Hello? Faham. Okey, so kita akan ubah kat sini. Okey, sekejap ya. Saya ubah formula dia ni. Okey, so formula kita adalah A swapkan dengan B. Okey, A swapkan dengan B dan B swapkan dengan A. Alright.
So, you ambil data B. Keseluruhan data B duduk dekat row yang pertama. 1, 3, 3, 16. Ambil row pertama iaitu A duduk dekat row yang kedua. 2, 1, 1, 7. Setakat ni faham? Okey, faham Okey, so kita akan pergi kepada step yang seterusnya. Step yang seterusnya adalah step yang ketiga. Okey, step yang ketiga. Okey, kita salin balik A, B dan C. Okey, step yang ketiga apa yang kita akan lakukan? Okey, kita akan step yang ketiga ni kita akan tukarkan B dan C kosong. Okey, B dan C kosong. Okey, so kat sini apa yang akan berlaku? B dan C sama dengan kosong. Okey, so B dengan C sama dengan kosong. Jadi A dia kekalkan. Okey, data A kekalkan sebab kita tak usik data A. Tapi ambil data A pada table ke atas ni, bukan pada soalan asal. Okey, so ambil table ke atas ni nilai A. Okey, sebab nilai A sama sahaja. A sama dengan A. So salin balik. 1, 3, 3, 16. Okey, sekarang kita akan buat pada B dan C. Okey. Kita nak jadikan di sini kosong. Okey. Kita nak jadikan B ni kosong. Kita akan pakai A. Okey. So formula kita adalah B plus A. Okey. So cara you nak bina formula A plus B sama dengan kosong. Okey, kita tahu nilai kita 2 bagi B. Okey, tambah A berapa? A1. Okey, A1. So, berapakah nilai kat sini? Saya kata tips dia, you tengok nilai B. B positif 2. So, negatif 2. Okey, so you masukkan negatif 2. So, formula kita adalah negatif 2. Negatif 2A tambah B. Alright. So, masa ni, sila keluarkan kalkulator anda. Okay, on calculator, type negative 2 alpha A plus alpha B. Tekan button calculate. Okay, so dia akan keluar A question mark. Okay, masukkan data A. Data A kita 1. Sama dengan B berapa? 2. Sama dengan, dapat tak jawapan dia kosong? Okay. Jawapan dia mesti kosong. Kalau you tak dapat kosong kat sini, maksudnya formula kamu ni salah. Okey, untuk next data, tekan calculate. Calculate A sama dengan 3. Okey, B sama dengan 1. So, equal, kamu akan dapat negatif 5. Dapat kelas? Hello? Okey, dapat negatif 5. Alright. Calculate again. Calculate again. A3 sama dengan B1. So, you akan dapat jawapan sama juga. Negatif. Salah tempat. Okey, negatif 5. Sebab data yang sama. Okey, so masukkan kat sini. Negatif 5. Okey, ada lagi. Calculate lagi. Calculate lagi. A sama dengan 16. B sama dengan 7. So, you akan dapat negatif 25. Okey, negatif 25. Alright, itu baru B. Okey, now kita akan cari pula C. Okey, C. Okey, saya ubah color supaya kamu nampak sikit. Okey. C. Okey, C nilai dia 1. Kita nak jadikan dia kosong kat sini.
Okey, so formula dia kita akan pakai C plus A. Kenapa kita pakai A? Sebab data A kat atas ni 1. So lebih mudah you nak calculate. Okey, create formula. Create formula A plus C sama dengan kosong. A1 plus C pun nilai dia 1 sama dengan kosong. So berapakah skala kat sini kita nak letak? Negatif 1. Pandai sebab C positif 1. So formula kita negatif 1. So negatif A plus C. Alright, so you tekan calculator. Negatif alpha A plus alpha C. Tekan calculate. So dia akan keluar A question mark. Masukkan data A. A1 sama dengan C1 sama dengan. So you akan dapat kosong kat sini. Okay, dapat kosong. Okay, calculate again. A3 sama dengan C negatif 4. So you akan dapat negatif 7. Dapat tak negatif 7? Okey, calculate. Calculate A3 C2. So you akan dapat negatif 1. Calculate lagi. Calculate A16 C negatif 1. So negatif 17. Okey, faham? Step yang ni? Faham Okey. So kalau ya. Yang mana negatif A? C equals to negatif A tambah C. You create formula. Okey, I cakap tadi macam mana you nak create formula ni? Okey, target kita nak kosong. Sedangkan data kita 1. Okey, so kita akan guna C dan A. So C, set dia. Okey, C, ini formula dia C plus A. Okey, target kita kosong. Okey, C, you tengok kat sini nilai dia 1. Okey, kita masukkan nilai dia 1. Okey, plus formula dia. A, berapa nilai dia? Atas ni 1. 1. Alright. So, kalau kita kira 1 tambah 1 dapat 2. Kita nak kosong. So, tips dia saya cakap, kalau sini positif, kamu masukkan skala dia ni negatif 1. Faham? Negatif 1 darab 1, kamu akan dapat negatif 1 tambah 1. So, you akan dapat kosong. Okey, so formula kita adalah negatif A. Okey, negatif 1, negatif A lah. Alright, sebab you nak kira data-data yang dekat belakang ni. So, you kena kira formula. Okey, formula ni based on target you yang kat depan ni. You nak jadikan dia kosong. Alright? Faham Okey, kalau faham, kita pergi step yang seterusnya. Step yang seterusnya adalah step yang keempat. Okey, step yang keempat kat sini. Step yang keempat, A, B dan C. Okey, so you tengok balik. Okey, step kita yang seterusnya adalah B ni. B ni kita nak jadikan dia 1. Kat sini. Negatif 5 ni kita kena jadikan dia 1. Okey. Macam mana kita nak jadikan dia 1? Kita akan pakai skala. Okey, pakai skala. Iaitu type yang kedua. Okey, type yang kedua ni. Ni. Type yang kedua ni kita akan pakai non-zero skala. Okey. Alright, so macam mana cara dia? Okey, untuk A dengan C,
kita tak akan ubah apa-apa data sebab target kita B sahaja. So you salin balik A dan C. Ambil data di table ke atasnya. So A dia adalah 1, 3, 3, 16. C, 0, negatif 7, negatif 1, negatif 17. Okey, sebab A sama dengan A, C sama dengan C. So apa yang you akan ubah? You akan ubah B. Okey, kita akan ubah B ni. Okey. Okey, you nak ubah B ni kat sini supaya menjadi kosong. Oh, sorry. 1 kan? 1 ke kosong? Okey, 1. Alright. So, target kita B sama dengan 1. Okey. So, you tahu B, kita nak jadikan dia 1. Okey, B kita tahu nilai dia berapa? Negatif 5. You nak jadikan 1. So, you nak kena darab dengan apa? You darabkan dengan diri dia. Okey. Tapi 1/5. Okey. Bila you simplify, you akan dapat 1. So, formula kita adalah negatif 1/5. You tengok nilai dia berapa. Okey, nilai dia negatif 5. So, you darab dengan 1/-5. Contoh yang lain, katakanlah B sama dengan 1. Kamu kata nilai B ni adalah 7. Okey. So, sama dengan 1. Okey, contoh I bagi contoh kat sini. Okey, jadi macam mana you nak jadikan dia 1? Okey, kita darabkan dengan 1/7. Darab dengan 1/7. Nilai yang sama. So, formula dekat sini adalah 1/7 darab dengan B. Okey, so formula kita kat sini apa dia? Negatif 1/5 darab dengan B. Okey, yang ini kalau kamu tak nak congak, kamu boleh guna kalkulator kamu. Okey, kalkulator kamu. Okey, buat dulu bracket. Negatif 1/5 tutup kurungan. Okey, buat dalam bentuk kurungan ikut formula dia. Alpha B. Okey, lepas tu tekan calculate. So, dia akan keluar A question mark. B question mark. Okey, B yang pertama ni kosong. Masukkan kosong. So, of course lah, nilai dia kosong. Okey, calculate again. B negatif 5. Okey, masukkan negatif 5. Kamu akan dapat 1. Calculate again. Okey, negatif 5. Kamu akan dapat 1. Okey, next. B question mark negatif 25. Okey. B negatif 25. So, equal. So, kamu dapat 5. Faham? Boleh kelas? Hello? Boleh ke? Sampai sini boleh? Faham? Hello? Faham tips dia kamu tengok nilai dia. Okey, tengok nilai dia berapa untuk kamu masukkan dia sebagai formula dia. Okey, step yang seterusnya. Step yang seterusnya adalah step yang kelima. Okey, step yang kelima, apakah target kita? Okey, C ni kita nak jadikan dia kosong. Okey, C di sini. C di sini kamu nak jadikan dia kosong. Okey, so you tengok data kamu yang terakhir. So, C di sini. Okey, C di sini kamu nak jadikan dia kosong. Okey, nak jadikan dia kosong, kita akan gunakan rule B. Kenapa rule B kita guna? Sebab data yang depan ni kosong. Kalau you guna rule pertama, dia ada nilai dekat bahagian depan ni. Jadi bila kamu calculate, dia akan muncul nilai kat sini. So dia dah salah lah. Okey, so step kita adalah C. C sama dengan kosong. Okey, C sama dengan kosong. Okey, bila C sama dengan kosong,
Yang akan berubah adalah C sahaja. So A sama dengan A, B sama dengan B. So you copyright balik data dekat atas ni. 1, 3, 3, 16, 0, 1, 1, 5. Okay, so you akan ubah pada C. Okay, you ubah pada C. So C kita, okay, you nak kena create formula. Okay, so kita akan pakai C plus B sama dengan kosong. Okay, macam mana kita nak jadikan kosong? C. C kita adalah negatif 7. Okay, negatif 7 tambah B kita 1 kat depan ni. 1. So, berapa skala kita? Skala kita berapa? 7. Kenapa 7? Sebab sini negatif 7. So, di sini 7. Okey, negatif. Kita akan guna data 7. Tapi dia positif. So, formula kita adalah 7B tambah C. Okey. 7B tambah C. Okey. So, macam biasa, on calculator anda, tekan 7 alpha B tambah alpha C. Calculate. Okey. You tekan calculate. Okey, dia akan keluar question mark B. So, B kita berapa? B kita kosong. Sama dengan C kita ke atas ni kosong. So, of course lah dapat kosong. Okey, calculate balik. Calculate B kita 1. C kita negatif 7. Dapat tak kosong? Okey, kalau dapat kat sini kosong, maksudnya formula kita ni betul. Kalau dah ada nilai kat sini, maksudnya formula kamu salah. Okey, calculate again. B 1, C negatif 1. So, negatif 1. Sama dengan berapa kelas? 6. Okey, calculate again. Calculate B 5, C negatif 17. Okay, so you akan dapat 18. Dapat ke semua? Dapat. Okay, so you dah dapat matrik kita ni menjadi upper triangular matrix. Okay, upper triangular system. Apa yang dikatakan dengan upper triangular system? Okay, kamu nampak dia dah membentuk ni segitiga di sini. Okey, segitiga di sini dan nilai 1 dekat sini dan di sini nilai 1. So, kamu membentuk upper triangular system di sini. Alright. So, bila you dah membentuk upper triangular system, proses seterusnya adalah step yang ke-6. Step yang ke-6, kita akan convertkan kita punya nilai tadi tu ke dalam bentuk equation. Convertkan kembali. Sebab you nak dapatkan final answer. Convert to equation. Convert to equation. So bila you nak convert kepada equation, you ambil nilai yang paling bawah. Ataupun C. Kenapa C? Sebab nilai X dan nilai Y dia kosong. Kalau kamu tengok kat sini, X, Y, Z dan B. So, X dan Y dia kosong. Of course lah senang kamu nak dapat nilai Z. So kita convert kepada equation untuk C tadi. C 6Z sama dengan 18. So, Z sama dengan 18 bahagi 6. So, kamu akan dapat 3. Alright. So, kita dah dapat Z. Seterusnya, you ambil B. B. B apa nilai kita? B nampak? 1, 1. Maksudnya 1 darab Y, 1 darab Z. So, dia positif. Jadi, Y tambah Z sama dengan
5. Okey, sama dengan 5. Alright, Z kita dah ada nilai. Substitutekan dia ke dalam equation kita. Y tambah, gantikan Z dengan 3. Sama dengan 5. Y sama dengan 5 tolak 3, 2. Okey, alright. Yang terakhir kita ambil A. A kita apa dia? So, A kita adalah X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 16. So, kita dah ada nilai Z, kita dah ada nilai Y. Substitutekan dia dalam equation kita. So, X tambah 3Y gantikan dengan 2 tambah 3, Z gantikan dengan 3 sama dengan 16. Okey, so you selesaikan. X tambah 6 tambah 9 sama dengan 16. So, X sama dengan 16 tolak 15. So, X sama dengan 1. Okey, final answer. Therefore, X, Y, Z tutup kurungan sama dengan 1, 2, 3. So, ini adalah final answer. Boleh kelas? Hello? Boleh. Alright. Okay. You dah dapat jawapan akhir. Okay, macam mana you nak confirmkan jawapan kamu ni betul atau salah? Okay, kamu boleh check melalui calculator. Betul? Alright, macam mana you nak check guna calculator? Okay, you ambil, yes, kamu ambil calculator, tekan button mode. Okey, tekan button mode 3 kali. Okey, lepas tu dia akan keluar dekat screen screen calculator anda. Okay, EQN. So, kamu tekan 1. So, dia akan keluar unknown 2 atau 3. So, kita untuk kes kamu ni 3 unknown lah sebab ada X, Y dan Z. So, you tekan nombor 3. So, dia akan keluar A1 question mark. So, you masuk nilai A1 yang pertama ni. Okey, 2. Okey, B1 1 equal C1 1 equal D1 7. Okey, and then A2. A2 ni refer kepada equation yang kedua. Okey, A2 1, B2 3, C2 3 dan D2 16. Okey, A3 last equation. A3 1 sama dengan B3 negatif 4 sama dengan C3 2 sama dengan D3 negatif 1. Bila you tekan equal sahaja, dia akan dapat jawapan. X sama dengan 1, Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 3. So, bila you dah semak dekat kalkulator, so dia akan menentusahkan jawapan kamu ni betul atau salah. Okey, kalau dapat sama, maksudnya betul lah calculation kamu. Okey, kelas? Faham?